Okey, dividen. Apa dividen? Dividen ialah keuntungan yang dibayar kepada pemegang share. Okey, syarikat Berhad ni, pemilik-pemilik dia ialah pemegang-pemegang saham. Dan siapa yang ada saham, dia adalah pemilik kepada syarikat Berhad ni. Jadi sebagai pemilik, dia mesti nak something bila dia keluarkan duit, keluarkan modal. Jadi untuk syarikat Berhad ni, dia nak keuntungan. Dan disebabkan ramai pemegang saham, cara untuk syarikat bagi ataupun agihkan untung ni adalah dengan cara memberi dividen. Dividen. Okey, pemegang saham. Kita pun pemegang share. Apa beza dia? Saya dah terangkan dalam kelas. Nak tahu lagi, baca dalam buku teks lah untuk soalan objektif awak. Jadi untuk pemegang share keutamaan ni, dia akan dibayar dividen. Kita panggil dividen ni adalah dividen share keutamaan. Manakala untuk pemegang share biasa, kita akan bagi dia, syarikat akan bagi dia dividen, namun dividen tu dividen share biasa. Sebab tu penting untuk kita namakan dividen ni, untuk kita bezakan nak bagi kat siapa. Dividen share keutamaan yang akan terima ialah pemegang share keutamaan. Kalau dividen share biasa, yang akan terima dia ialah pemegang share biasa. Alright. So, kita dah tahu ada dua jenis dividen, kita kena tahu kira pula, macam nak kira. Dividen share keutamaan, ni formula dia, tolong ingat. Formula dia ialah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. So, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Apa bayar penuh ni? Ialah berapa unit kalau syarikat jual, syarikat terbitkan, kali dengan berapa harga dia. So, kena tahu kira ni dulu lah, modal diterbitkan ni. Kali dengan dividen yang ditetapkan, berapa peratus? Biasanya share keutamaan ni dividen tetap dah. Sebab tu dekat nama dia sendiri, kan, kita dah belajar dulu kan, dalam kelas sebelum ni. Dekat nama sendiri ada tulisan peratus tu. So itulah peratusan dividen. Ditetapkan, bermakna dividen tu ialah setahun. Jadi untuk kira dividen kena kali dengan tempoh lagi. Ini hanya untuk dividen share keutamaan. So, menjawab soalan Nana tadi, dia tanya kenapa yang share biasa tak ada tempoh. Okey, sebab dividen share keutamaan ada tempoh, sebab tempoh ataupun peratusan dividen ni tetap dah untuk setahun, dah tetap dah. Jadi kita tengok pula berapa lama pemegang saham tu pegang saham dia, berapa lama dah dia beli. Sebab tu kita kena ikut tempoh. Tapi untuk pemegang share biasa tak ada tempoh. Nanti saya terangkan kenapa. So ingat formula ni, modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk dividen keutamaan kali dengan dividen yang ditetapkan, peratusan dia, kadar yang ditetapkan kali dengan tempoh, berapa lama dah saham tu dia pegang. Okey, formula ni guna pakai untuk dua jenis dividen. Ada dua jenis dividen, kejap lagi saya terangkan. Yang pertama dividen interim, yang kedua dividen akhir. Alright, untuk dividen share biasa pula, macam nak kira dia ni formula dia. Ada dua. Yang kedua, tengok kepada soalan lah. Dalam bentuk peratusan lah, modal diterbitkan tadi juga. Tadi share keutamaan. Macam ni kita nak kira modal diterbitkan, berapa unit share biasa yang dijual, kali dengan berapa harga. Berapa banyak, berapa unit share yang diterbitkan, dan berapa harga se-share diterbitkan tu. Kita kira dulu modal diterbitkan berapa, kemudian kita darabkan dengan dividen yang diisytiharkan. Tengok, saya merahkan. Tadi kalau dividen share keutamaan, perkataan ialah ditetapkan, dah tetap dah. Kalau 5%, 5% lah. Kalau 10%, 10% lah untuk setahun. Tapi untuk share biasa diisytiharkan. Pada waktu tu, contoh, bulan 8 diisytiharkan 10% dividen. So, siapa saja yang pegang share biasa akan diberi 10% dividen. Sebab tu tak ada kali dengan tempoh. Dia berdasarkan kepada berapa yang diisytiharkan. Okay. Yang kedua, cara kedua kita nak kira ialah menggunakan nilai dividen se-share. Nilai dividen se-share. Berapa unit, ini tak pakai modal diterbitkan. Kita pakai berapa unit share biasa yang diterbitkan. Berapa unit, terus darab dengan berapa nilai yang kita nak bagi dividen. 2 sen, 3 sen, 15 sen, 10 sen. So bergantung kepada syarikat. Kalau untuk awak ni bergantung pada soalan lah, berapa sen. Alright.
Macam tadi juga, formula-formula ini diguna pakai sama ada kita nak kira dividen interim atau dividen akhir. Ini adalah formula pengiraan dividen. Jenis dividen, dividen interim dan dividen akhir. Okay. Alright. So, kita batal balik. Alright. Dividen pula ada dua cara syarikat nak bagi dividen. Dividen yang apa tadi? Keuntungan yang dibayar kepada pemegang share. Sama ada dia bagi dividen tunai, dia tak bagi duit, tapi sekarang ni syarikat nak bagi keuntungan tapi dia tak nak bagi dalam bentuk duit, dia bagi dalam bentuk share lagi. Nah, aku bagi kau satu lot lagi. Contoh macam itu. Jadi saham dia akan bertambah lah. Dia tak dapat duit tapi dia dapat saham. Tapi untuk SPM ni, kebanyakan soalan boleh dikatakan semualah, dia akan minta dalam ni dividen tunai ni. Kita nak kira dividen tunai ni berapa. Ada dua jenis dividen untuk share. Untuk dividen share pun ada dua juga, interim ataupun dividen akhir. Apa beza dividen interim dengan dividen akhir? Kita tengok dividen interim. Tu dia. Dividen interim ialah dividen yang dibayar sebelum keuntungan diketahui. Pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Maknanya dividen ini syarikat akan announce sebelum tutup buku. Sebelum tutup buku. Kita contoh tempoh perakaunan untuk syarikat Berhad tu daripada 1 Januari sampai 31 Disember setiap tahun. Jadi selepas tutup buku 31 Disember baru kita tahu untung kita. Baru syarikat akan tahu, oh aku dapat untung sebanyak ni. So baru dia boleh decide. Tapi kadang-kadang syarikat dia nak bulan Jun terim sebelum tempoh perakaunan berakhir. Okay. Dividen akhir pula, dividen yang diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. Okey, contoh macam tadi, tempoh perakaunan dia mula daripada 1 Januari akan berakhir pada 31 Disember setahun. So selepas 31 Disember barulah selepas buat penyata keuangan, buat apur, buat PKK dia, baru kita tahu berapa untung ni. Lepas tambah hasil tolak belanja dapat tahu untung, berapa untung yang kita boleh nak agih-agihkan kepada pemegang saham ni. Dan selepas tutup buku, biasanya kenalah proses audit dulu. Nak audit, ada orang nak kena check betul ke tak betul akaun kita ni. Kan? Bila dah audit sebulan, lebih kurang sebulan macam tu, tempoh. Lepas tu baru dibayar dividen. So biasanya dividen akhir ni akan dibayar selepas tempoh perakaunan tu. Maknanya dia akan bayar pada tempoh perakaunan akan datang. Itu dividen akhir. Saya ulang balik, dividen interim tadi, keuntungan yang dibagi kepada pemegang saham sebelum keuntungan syarikat diketahui. Tapi dividen akhir ialah keuntungan yang diagihkan kepada pemegang saham selepas keuntungan diketahui. Okay. Alright. So penerangan dia ialah ni. Katakanlah ini kita punya kita punya tahun keuangan semasa kita. Kan? So, mana-mana dividen yang diberi ataupun di Disember, kita pakai tempoh keuangan semasa. Tapi keuntungan yang dibayar selepas tahun keuangan semasa dah habis, dah tutup buku, baru dibayar dividen, itu kita panggil dividen akhir. Boleh Boleh? Alright. So kena tahu tempoh lah. Kalau kita tengok soalan bagi tempoh keuangan berakhir, kalau dibayar sebelum tu itulah dividen interim. Kalau dibayar selepas itulah dividen akhir. Dan biasanya soalan akan cakap lah ni dividen interim, ni dividen akhir. Alright, kita tengok dividen interim dulu Kita tengok contoh soalan dia. Contoh, macam ni kita nak kira dividen interim. Baca soalan. Syarikat Berjaya Berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan hartanah. Pada 16 Januari 2017, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan. Awak tengok, bila kita baca ayat ni kita tahu inilah share keutamaan. Macam mana dia susun ayat ni? Unit, berapa peratus dividen, nama share dia. Ini nama dia ni. Jangan asing-asingkan. Jangan nak kalikan 2 juta dengan 6% ni, bukan. 2 juta unit share keutamaan yang dijual kepada orang ramai. Dan pemegang-pemegang saham ni dia akan dapat dividen sebanyak 6% pada harga RM1. Ini harga jual, harga share tu dijual. Dan 3 juta unit share biasa. Awak tengok share biasa tak ada peratusan dekat situ. Sebab apa? Sebab dividen dia, kadar dia tidak tetap.
Dia tunggu pengumuman daripada syarikat. Berapa syarikat nak isytiharkan dividen untuk diorang ni. Okay, sebab tu tak ada peratus kat situ. Dan harga dia ialah 50 sen se-share kepada orang awam. Semua share itu telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan, iaitu 31 Januari. 31 Januari. Okay, penting ni. Tarikh-tarikh dia bagi ni penting. Kita kena aware. Bermakna semua pemegang saham ni dia mula jadi pemilik atau jadi pemegang saham selepas Januari lah. Kan? Dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan 31 Januari. Last 31 Januari. Maknanya 1 Februari mereka telah pegang share-share tu. Alright, tempoh perakawanan syarikat berakhir pada 31 Julai. Syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. Tengok, bila dia bayar? 31 Julai. Tutup buku pada 31 Disember. Jadi dividen yang dibayar sebelum tutup buku, itu ialah dividen interim. Okay. Dia decide nak bagi dividen interim. Yang pertama A, kepada share keutamaan. Bukan 6%. Kena kali dengan ni tak. Ini kan nama dia tadi, 6% share keutamaan. Ini ialah nama share tu, nama khas. Okay. Bagi tempoh 6 bulan. Dia nak bagi 6 bulan. Kalau kita tengok, dia mula jadi pemegang saham pada Februari, betul? Sebab tarikh tutup 31 Januari. So, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. 6 bulan. Dia nak bagi dividen selepas 6 bulan mereka ini pegang share. Dan share biasa, dia announce pada kadar 3%. Okay. So, kita tengok. Kita nak kira. Kita kira satu-satu. A dulu. Kita selesaikan share keutamaan dulu. Baru kita kira share biasa. So, ingat formula dia. Macam nak kira dividen untuk share keutamaan. Formula apa tadi? Modal diterbitkan dan berbayar kali dengan berapa peratus dividen dia kali dengan tempoh. Tu saya cakap ni kena ingat formula ni. Kalau kita ingat formula senang kau ni. Topik ni senang. Okay. Ni formula dia. Modal diterbitkan dan berbayar penuh kali dengan kadar kali dengan tempoh. Bila kita jawab, kita keluarkanlah formula ni. Tunjuk dekat pemeriksa yang aku tahu nak kira. Jangan bagi jawapan terus. Modal diterbitkan dan bayar harga jual. Harga jual kan 2 juta unit. Berapa harga? RM1. Itu dapat modal diterbitkan. Berapa kadar dividen untuk mereka? Tengok dekat tajuk share tu 6%. Berapa tempoh? Syarikat kata nak bagi untuk tempoh 6 bulan pertama. So kali dengan tempoh 6/12. Selesaikanlah. So 200,000 unit kali RM1 kali 6% kali 6/12 kita dapat 60,000. Careful soalan ni banyak kosong. Jangan tertinggal kosong. Kalau kita tinggal kosong, masalah. Okey, selesai. Kita kira untuk share biasa pula. Keluarkan formula dulu. Macam mana tadi nak kira formula dia? Macam mana formula dia untuk kira dividen share biasa? Modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa kali dengan kadar je, tak ada tempoh. Sebab masa Julai ni, 31 Julai, syarikat isytiharkan 3% bagi share biasa. Jadi siapa-siapa saja yang pegang share biasa pada waktu tu akan dapat 3%. Tak ada tempoh-tempoh. So kita kira dulu modal diterbitkan. Macam mana kira modal diterbitkan? Unit kali dengan harga. So 300,000 unit, 3 juta unit share biasa kali dengan harga di 50 sen kali dengan 3%. Kita dapat 45,000. Tengok dividen akhir pula. Dividen akhir ni tadi apa? Masa selepas tempoh akhir perakawanan. Based on soalan tadi, kita nak kira pula dividen akhir. Berdasarkan contoh 9 tadi, pada 1 Disember, lembaga pengarah syarikat telah memutuskan pembayaran dividen akhir dia bagi 6% share keutamaan. Dividen akhir kepada 6% share keutamaan. Dia nak bagi dividen akhir. Okay. Dan dividen akhir kepada pemegang share biasa, dia bagi 5%. Okay, ingat dividen akhir, share keutamaan 6% ni bukan nak kena kali dengan unit dia tak. 6% ni lah kadar yang telah ditetapkan. Okay, kita tengok kira dulu 6% share keutamaan. Formula dia sama, modal diterbitkan kali berapa penuh, modal diterbitkan berapa penuh kali dengan kadar kali dengan tempoh. Julai ditutup buku 3 dah Ogos sampai Disember tinggal berapa bulan? Ogos tempoh dia
Modal diterbitkan dengan berbayar penuh ni sama, modal yang diterbitkan sama, peratus sama, tempoh dia yang berbeza. Sampai daripada dividen interim yang dibayar, selepas itu sampai ke hujung tempoh perakaunan tinggal 5 bulan je lagi. Sebab tu dia kali dengan 5/12. Kiralah macam biasa. Share biasa, sama juga formula dia. Modal diterbitkan kali kadar. Tapi yang berbeza kat sini ialah kadar dia. Modal diterbitkan sama, 3 juta kali 50 sen. Tapi kadar dia sekarang 5%. Tadi 3%. Dapatlah 45,000 situ. Okay, boleh Alright. So, yang penting dan hafal juga formula. Formula dah diterbitkan dan berbayar. Untuk share keutamaan, kena kali lagi dengan tempoh. Kadar tu tetap. Kadar tu ikut nama share tu. Dekat share tu ada nama dia, ikut batus kat situ. Untuk share biasa, formula dia ialah modal diterbitkan dan berbayar penuh darab dengan dividen, kadar dividen yang diisytiharkan. So masa interim berapa peratus syarikat isytiharkan, masa akhir berapa peratus syarikat isytiharkan. Kita kena tengok. Tak ada kali dengan tempoh. Okey, kita tengok soalan-soalan. So soalan exam ni sebenarnya asas dia sama je, tapi soalan tu kadang-kadang dia nak test pemahaman kita. Jadi kita kena pegang betul-betul apa formula dia. Dividen apa yang kita nak kira ni? Dividen keutamaan ke dividen akhir? Apa formula dia? Apa formula dividen keutamaan? Apa formula dividen akhir? Untuk tempoh, kita kena kenal pasti tarikh-tarikh tu. Tarikh yang dia bagi, kita kena tengok berapa bulan. Variasi soalan. Apa perbezaan-perbezaan soalan? Okey, kadang-kadang soalan ada tahun-tahun dia. Okey. Contoh soalan. Okey, itu contoh soalan. Mengira dividen share bagi beberapa tahun. Pada 2 Januari 2014, modal share syarikat Labis Berhad adalah seperti berikut. Modal diterbitkan dan membayar penuh 2 juta unit. Ini yang dia telah terbitkan. Ada 2 jenis share yang diterbitkan. Yang pertama, share keutamaan. Yang kedua, share biasa. Yang kat sini kan, kalau awak tengok soalan ini, dia tak bagi harga unit, tapi dia dah bagi dah dalam bentuk modal tu. Untuk share keutamaan, modal dia ialah 2 juta. RM 2 juta. Untuk share biasa ialah RM 3 juta. So inilah keuntungan bagi 5 tahun yang syarikat dah ada. Jadi apa yang dia nak ni sebenarnya? Dia nak kita kira kat sini. Andaikan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share keutamaan, anda dikendaki mengira pembayaran dividen 10% share keutamaan dan share biasa. Dia nak kita kira. Alright, ini soalan dia. Soalan yang sama tadi. Andaikan semua keuntungan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang share mengikut keutamaannya. So ada berapa jenis pemegang share dekat soalan ni? Ada 2 kan? Share keutamaan, pemegang share keutamaan dengan share biasa. Jadi cara dia, keuntungan dia dah bagi dah tu. 2014 berapa, 2015 berapa, 2016 berapa. Dia nak kita agihkan antara pemegang share keutamaan dengan pemegang share biasa. Jadi bila keuntungan tu dah ada, dengan kita nak bahagi, nak agihkan, kita kena agihkan kepada pemegang share keutamaan dulu. Okay, anda dikendaki mengira pembayaran dividen 10% share keutamaan dan share biasa. Dia nak kita kira berapa share keutamaan dapat, berapa share biasa dapat. Jadi penyelesaian yang pertama, apa kita buat? Kita kena kira dulu dividen share keutamaan dulu. Kenapa? Sebab dia utama. Pemegang share keutamaan akan dibayar dulu. Balance baru akan diagihkan kepada pemegang share biasa. So kita kena kira dulu share dividen share keutamaan dulu. So sama juga formula tadi. Dividen 10% share keutamaan. Ini nama apa yang kita nak kira. Modal berbayar kan. Formula modal diterbitkan. Itulah. Dia dah bagi dah RM 2 juta tu. Kali dengan peratus. 10%. Januari. Tutup buku. Katakan ni soalan ni saya dah potong ni. Tarikh tutup buku ialah 31 Disember setiap tahun. Okay. So cukup setahun. Daripada Januari sampai Disember cukup setahun. Sebab tu bila kita kali tempoh, kali dengan 12/12. Cukup setahun. RM 200,000. Bermakna keuntungan setiap tahun, dividen keutamaan, share pemegang share keutamaan akan terima dividen setiap tahun 200,000. So keuntungan ni kita kena agihkan lah. So kita kena buat macam mana? Kita kena bina jadual pembayaran ataupun bina jadual pengagihan.
Okey. Buat jadual. Ada 3 kolom. 4 kolom. Kolom pertama tahun. Kolom kedua kita buat keuntungan dia untuk tahun tersebut. Kemudian kita bahagikan antara dividen keutamaan dengan dividen share biasa. So tahun 2014 untung 260,000. Dividen keutamaan akan dapat apa? 60,000 baru kita bagi kepada. Tak kita kira bayar kali berapa peratus, tak ada. Kena tolak pula. Dia dah bagi keuntungan tu, kita bahagi dividen keutamaan dulu. Balance dia baru kita bagi kat dividen share biasa. Okay, saya rasa dah dapat dia idea tu. Tengok 2015 pula. Terbalik tu. 2015 2015 patutnya. Okay. Keuntungan dia 800,000. Dividen keutamaan dapat apa? Tetap 200,000. So balance dia 600,000 akan diagihkan antara pemegang-pemegang dividen share biasa. Nampak? Sebab tu dividen share biasa ni lagi bagi saya lah, lagi best. Bila untung besar kita dapat. Tapi kalau untung sikit macam 2014 ni, sikit lah kita dapat. Tapi dividen keutamaan macam mana banyak keuntungan syarikat pun, banyak tu je yang dia dapat. 2016 jumlah keuntungan 200,000. So dividen keutamaan akan dapat, dia akan dapat semua sekali. Portion ni, keuntungan ni yang tahun 2016 ni semua sekali adalah untuk pemegang dividen share keutamaan. Habis, semua dah bagi dekat share keutamaan. Tahun berikutnya 2017. Mungkin ini bukan COVID, kalau 2020 ni banyak syarikat macam ni, rugi, tak ada untung. So, dua-dua tak dapat. Dividen pemegang share keutamaan tak dapat, pemegang share biasa pun tak dapat. Kosong. Tahun berikutnya, syarikat dapat untung 430,000. So, dividen keutamaan nak bagi berapa? Salah. Bukan 200,000. Tahun lepas tak bayar, kena bayar tahun ini. Tertunggak. Sebab janji dia dekat tajuk tu 10% dividen keutamaan setiap tahun. Maknanya kalau ada tahun yang syarikat tak boleh bayar, dia kena bayar tunggakan tu tahun berikutnya. Jadi tahun lepas tak bayar 200,000, tahun ni kena bayar 200,000. So untuk mereka kena bayar 400,000 pada tahun 2018. Clear So balance dia tinggal 30,000 je untuk pemegang share biasa. Clear Soalan yang macam gini, bila dia bagi tahun ada keuntungan tu, ini yang awak kena buat. Kira dividen share keutamaan, kemudian buat jadual untuk agihkan keuntungan tu kepada dividen keutamaan dengan dividen share biasa. Okay. Alright. Variasi yang kedua. Soalan dikasih macam ni pula. Mengira dividen share berdasarkan nilai se-share. Tadi kan untuk share biasa, nak kira dividen dia, ada dua kaedah. Satu, kira berdasarkan kepada peratusan kadar dividen dia. Yang kedua, berdasarkan kepada nilai se-sen. Nilai dividen se-sen. Bagi nilai. Okey, tengok soalan. Maklumat berikut dipetik dari buku Syarikat Permata Berhad pada 1 Januari 2017. Modal pada 1 Januari share keutamaan ada 3 juta unit, share biasa ada 4 juta unit. Share keutamaan modal berbayar dia ialah 6 juta, share biasa modal diterbitkan dan berbayar ialah 4 juta. Dia dah bagi dah ni. Okey, syarikat telah membayar dividen interim untuk share keutamaan dan 3 sen se-share untuk share biasa. 30 Jun tengok interim ni tengah-tengah tahun. Jadi untuk share keutamaan ada kadar dia. Ada tempoh dia. Okey, untuk share biasa dia tak bagi peratusan, tapi dia bagi nilai share sesen. Nilai dividen sesen, berapa sen dia bagi se-share. Dia bagi 3 sen se-share. Nilai sen se-share. Terbelit-belit lidah. Nilai sen se-share. Bagi tahun berakhir 3 Disember, Lembaga Pengarah telah mengisytiharkan dividen akhir 6 sen bagi setiap unit share biasa. So dividen akhir dia bagi juga. Walaupun dia kata dia isytiharkan kepada dividen akhir 6 sen, share keutamaan dapat tak? Dapat. Sebab tadi baru sampai Jun tempoh. Ada separuh tahun lagi. Jadi ada juga. Walaupun dia tak announce kat situ, kita kena tengok tempoh tu 6 bulan, selepas 30 Jun tu ada 6 bulan lagi. So mereka akan dapat lagi 6 bulan. Okey, jawapan dia. A, jumlah dividen interim. Kita keluarkan dulu jumlah dividen interim ni. Jumlah, perkataan dia jumlah. Dividen interim ni akan dibayar kepada 2 pemegang saham. Satu
keutamaan, satu biasa. So ada dividen keutamaan, ada dividen share biasa. So jumlah ialah dividen 5% share keutamaan tambah dividen interim share biasa. Tambahkan dua-dua. So share keutamaan, formula dia apa tadi? Modal berbayar, ni 6 juta. Modal berbayar kali dengan peratus dekat tajuk, kali dengan tempoh. Ini pada 1 Januari kan modal ni. So Januari sampai Jun, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, ada 6 bulan. So tempoh yang dibagi untuk pemegang share keutamaan ialah untuk 6/12 bulan. Tambah dengan dividen interim share biasa. Tengok maklumat tentang interim pula. Sekarang ini dia tak bagi dalam kadar, tak ada peratus, tapi dia bagi dalam sen se-share. So apa perlu kita buat? Formula dia ialah unit share biasa yang diterbitkan kali dengan berapa sen dividen yang dibagi, 3 sen. Macam itu kita kira. Boleh? So 3 sen ni kalau tekan kalkulator ialah 0.03. RM 0.03. Kalau awak kali 3 terus ni dia jadi banyak sangat. Awak kena tukar jadi kali dengan 0.03. So kita dapat 120,000 untuk share biasa, 150,000 untuk share keutamaan. Ingat RM 3 sen ni, 3 sen ialah RM 0.03. Kalau 0.3 ialah 30 sen. So 3 sen ialah RM 0.03. So campurkan dua-dua, inilah jumlah dividen interim. Okay, B dia minta apa? Jumlah dividen akhir. So kita rujuk dekat maklumat dekat akhir tahun, dekat perenggan terakhir ni, untuk 31 Disember tu. So sama juga dia minta jumlah dividen akhir. Syarikat ada 2 pemegang saham. Yang pertama keutamaan, yang kedua biasa. Dua-dua akan terima dividen akhir. Sebab sebelum ini share keutamaan hanya terima untuk tempoh 6 bulan yang pertama. So formula dia sama juga, tapi ialah dividen akhir yang kita nak kira. Dividen akhir untuk share keutamaan tambah dengan dividen akhir untuk share biasa. So nak kira dividen akhir share keutamaan, untuk share keutamaan dia tak ada sesen-sesen ni. Dia memang sentiasa formula dia ialah modal diterbitkan dan berbayar penuh kali dengan kadar kali dengan tempoh. Saya ulang balik. Untuk share keutamaan, satu je formula dia untuk kira. Modal diterbitkan dan berbayar penuh kali dengan kadar kali dengan tempoh. Dividen akhir je ada variasi dia. Ada soalan yang dia bagi dalam kadar berapa peratus kadar dividen dia. Ada soalan yang dia bagi berapa sen se-share dividen dia. Okay. So untuk share keutamaan sama lah. Tadi 6 bulan pertama tempoh dia. Ini 6 bulan kedua. Tetap kali dengan 6/12. Untuk dividen akhir, unit kali dengan dividen akhir dia announce 6 sen. 6 sen. Tadi 3 sen. Sekarang 6 sen. Okay. So saya ulang balik sekali. 6 sen ni bukan kali dengan 6 tau. Kali dengan RM 0.06. 6 sen ialah RM 0.06. 6 sen ialah RM 0.06. Kau silap nanti jawab, siap kau 6 sen ialah RM 0.06. So kita kira, tambahkan, dapat jumlah. So inilah jalan kerja awak. Ini cara awak present masa jawab tu. Boleh tunjukkan, keluarkan formula satu-satu, kira, masukkan maklumat tu, berapa unit, berapa modal, berapa kadar, macam ni. Tunjukkan macam ni yang saya tunjuk ni. Okay, sayang lah kalau katalah soalan ni keluar untuk trial awak. Soalan syarikat Berhad ni dia bukan macam soalan-soalan apur ke, soalan tak lengkap yang power-power, tak. Dia kita kena tahu formula je. Dengan tahu kan keluar, dia takkan keluar soalan full lah. Dia akan keluar mungkin soalan anak-anak, saya pun tak tahulah, tak pasti. Tapi kalau dia keluar markah dalam 10, 8, banyak juga tu. Senang je, tekan kalkulator, tunjuk formula, tekan kalkulator, kira dapat 6 markah, 10 markah kan? Okay, alright. Okay, variasi soalan yang ketiga dan soalan terakhir.
Kadang-kadang soalan dia tak minta kita kira dividen tu. Dia minta kita kira kadar berapa peratus dividen dia. Dan soalan ni biasa dia minta kira kadar ni untuk share biasa lah, sebab share keutamaan, kadar dah tetap dah. Memang dah ada kadar dia. So kalau dia minta kira kadar, dia adalah untuk pengiraan yang berkaitan dengan share biasa. Tengok soalan. Maklumat berikut dipetik daripada buku syarikat Zainun Berhad pada 1 Disember 2016. Ni maklumat yang dia bagi. Biasanya soalan akan bagi maklumat macam ni, berapa modal, berapa unit diterbitkan. Kadang-kadang dia suruh kita kira, kadang-kadang dia bagi siap-siap dah berapa modalnya. Ada yang kita kena kira. Okay, yang penting kena tahu kira formula, kena tahu kira lah modal diterbitkan tu. Macam ni kira modal diterbitkan, berapa unit kali dengan harga jualan, dapatlah modal. Tu je. Okey, soalan ni dah bagi dalam bentuk modal dan dia bagi juga bentuk unit. Okey, syarikat telah memperuntukkan sebanyak 556,000 daripada keuntungan bagi tahun berakhir 1 Disember sebagai pembayaran dividen kepada semua pemegang share. Ini untung dia dah bagi dah. Dia dah bagi. Ni kita sekarang ni syarikat ada 556,000 nak bagi antara pemegang saham di share keutamaan dan share biasa. Anda dikendaki menghitung kadar dividen share biasa. Dia suruh kita kira lah. Okay. Ini lebih kurang macam tadi, macam yang ada jadual tu kan, yang kita kena kira tahun by tahun tu. Okay. So yang penting kita kira dulu berapa dividen share keutamaan. So dividen, nak kira dividen. Okay. Ialah modal berbayar atau modal diterbitkan dan berbayar penuh. Share keutamaan 4 juta kali dengan kadar dia kali dengan tempoh. Macam nak tahu tempoh cikgu? Tak ada lah. Dah tak ada maklumat, kita assume lah. So 1 Januari 2017. Untung ni ialah 30 Disember 2017. So 1 Januari 2017 sampai 1 Disember 2017, 1 tahun. So tempoh dia kali dengan 12 per 12. So tu dividen untuk share keutamaan. So untuk share biasa, jumlah untung tadi untuk dividen share biasa ialah jumlah peruntukan atau jumlah untung yang nak diagihkan ni ialah 556,000. Kita bagi dekat dividen, kita bagi dividen share keutamaan dulu. Share keutamaan tadi 320,000. So balance dia baru untuk dividen share biasa. Dividen ni dalam RM jumlah keuntungan yang nak dibagi kepada pemegang share biasa. Sekarang soalan minta kita kira kadar dividen share biasa. Kadar. Okey. Kadar ni kalau soalan minta kadar ni dalam peratusan lah. So formula dia ialah berapa jumlah dividen tu bahagikan dengan modal share biasa. Berapa jumlah dividen untuk share biasa bagi dengan modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa kali dengan 100. Tengok, ni dividen yang kita dah kira tadi 236,000 bahagikan dengan modal share biasa. Modal share biasa ialah 5,800,000 darab dengan 100. Kita akan dapat 4.07%. Ini kadar dividen. Bermakna setiap pemegang saham dia akan dapat dividen 4% berdasarkan kalikan dengan berapa modal yang dibagi. Itulah keuntungan dia 4%. Yang ini kadar dividen. Kalau cakap kadar dalam peratus. Kadang-kadang berapa sen dividen? Diminta dalam se-share. Okey, formula dia ialah dividen share biasa tadi ni 236,000 bahagi dengan jumlah unit. Bagi dengan jumlah unit. So 236,000 tu nak kena bahagikan antara 5,800,000 unit saham share biasa. Unit saham biasa. So bila kita bagikan, kita dapatlah dalam RM 0.407 se-share. Boleh ingat, ada dua, dalam peratus atau dalam RM. So basically itu je. Beda.